Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Puasa semua? Puasa ada yang cuti ni Hari ini kita masukkan tentang rukun iman kan? Itu tentang solat, kemudian tentang puasa kan, tentang zakat, haji. Kemudian kita bicarakan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Rukun iman kan 6. Rukun Islam 5. Rukun ihsan 2. Jangan lupa tu kan. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 2 kan. Yang pertama, beriman kepada Allah SWT. Yang ni maklum lah kan, sekolah kan dah belajar kan. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Yang keempat, beriman kepada kitab. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Huraian rukun iman: beriman kepada Allah, meyakini kewujudan Allah SWT dan melaksanakan segala perintah Allah dengan sempurna. Kita orang Islam yang mengaku orang yang beriman, kita beriman ni percayalah kan? Iman ni dalam bahasa Arab, Melayu kita percayalah. Amana yu'minu, amin, imanan, fahuwa mu'minun kan? Bila dia ada iman, digelarkan orang mukmin. Kalau dia orang Islam, digelarkan orang muslim. Dan kalau kita ngaji kawaid bahasa Arab kan, mukmin, muslim itu kena pada orang kan? Bila kita mengaku kita beriman, bermakna kita orang mukmin kan? Kita percaya Allah tu ada kan? Wujudnya Allah SWT. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil kan? Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang mentadbir serta menguasai segala-galanya kan? Itu dalil nakli lah. Dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis dan ataupun ijma' ulama'. Itu dalil nakli. Nakal ni ambil kan, nakal ni ambil. Kita pindah, kita ambil, pindah. Itu panggil nakal. Dalam akidah kita mesti berdalil, tak boleh taklid. Kita tak boleh taklid ikut-ikut. Dan fiqh kita kena ikut, pasal kita bukan mujtahid. Tetapi dalam akidah, soal iman tak boleh ikut-ikut. Percaya tak Allah ada? Percaya. Apa dalil Allah ada? Apa dalil Allah tu ada?
dalam akidah kita mesti berdalil, kan, sama ada dalil akal atau dalil nakal. Dalil nakli ni atau dalil nakal ni diambil Al-Quran atau hadis. Akal ni fikir dengan kepala otak sendiri, sebab tak gila kan ada akal. Orang gila tak ada akal kan. Dan itu dua dalil, nakal dan akal. Akidah kita mesti berdalil, tak boleh taklid. Apa dalil Tuhan ada tu ustaz tu cakap ada, tak boleh, kan, belum sah iman dia. Apa dalil Tuhan ada? Percaya tak Tuhan ada? Percaya tak? Percaya kan semua orang? Kan kita beriman kan, iman kan percaya. Apa dalil Allah ada? Apa dalil Allah ada? Kita ada, cukup dah. Lepas satu memada dah iman. Iman tu memada dah. Kalau tak boleh datang hadis Al-Quran, kita buat dengan akal. Kita fikir dengan akal sendiri je. Alam ni kan ada. Alam ni ada menunjukkan Allah ada. Cukup dah. Lepas dah iman kita, kan? Kalau tak, bila tak boleh buat datang dalil, khilaf ulama, adakah kita orang beriman ataupun tidak. Hai, dahsyat tu. Kita ni orang beriman ke tidak ni, kan? Senang, dalil tak payah, kan? Alah, kul huwallahu ahad semua orang hafal kan? Semua orang hafal kan kul huwallahu ahad kan? Itu kan dalil Allah ada, kan? Itu dalil Allah ada. Kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah olehmu ya Muhammad, kan? Allah tu esa, Allah tu tunggal, kan? Dalil Tuhan ada. Kita mesti berdalil, akidah mesti berdalil, tak boleh ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Aku belajar kata Tuhan ada, tak boleh. Dia mesti berdalil. Adapun dalil akli, dalil yang dipikir dengan akal. Akal kita fikir sendiri lah. Dan semua orang ada akal kan? Ada akal tak? Ada kan? Sebab tu boleh masuk sini, kan? Sebab tu boleh jadi masuk giat marah, kan? Satu nur yang awal letakkan dalam lub, itu orang panggil akal. Satu nur cahaya yang awal letakkan dalam lub sanubari. Sebab tu kita ada akal. Akal adalah satu anugerah nikmat yang paling besar. Bayangkan kalau tak ada akal, macam mana rasanya? Sewil lah. Orang sewil, orang gila kan, orang tak ada akal tu. Sembahyang pun tak wajib. Orang gila wajib sembahyang tak? Tak wajib sembahyang. Puasa pun tak wajib, pasal tak ada akal. Syarat ibadat kan berakal, dan kita berakal. Adapun dalil akli, kita perhati dan mengkaji, kan? Kita perhati, kita mengkaji, pasal nak memikir dengan akal. Sebab tu bila orang suruh, cuba kau fikir, kadang-kadang kita pun dongak ke atas. Kita nak perhati dan nak mengkaji, kan? Ghalib manusia begitulah. Bila kita cuba kau fikir, dia pun duduk dongak ke atas, termenung, nak perhati tu. Ada orang cuba kau fikir, dia turun ke bawah, dia renung ke bawah lah, kan? Dia ada alam sufli, ada alam yang sebelah balik bawah, kan? Ada alam yang sebelah balik atas, a'la, kan? Dia kata cuba kita perhati, mengkaji segala kejadian alam semesta ini, kan? Duk tengok alam ni baru ke kodim? Alam ni, alam tahu kan alam? Alam, tahu alam? Kullu mawjudin ma siwallah. Apa alam? Tiap-tiap yang ada selain Allah, alam lah. Tiap-tiap yang ada selain daripada Allah, tu namanya alam. Kita sebagai alam tak manusia? Alam lah, selain daripada Allah. Benda ada. Jin, benda ada tak jin? Jin kan benda ada, kan? Jin benda ada, kan? Selain daripada Allah, tu dipanggil alam. Bumi ni, kan? Langit,
kursi, arash, kan namanya alam. Kan? Alam ni, bagaimana ulama mengajarkan kita cara berfikir, alam ni baru ke kodim? Alam ni baru ke kodim? Benda baru ke benda kodim? Alam ni benda baru ke benda kodim? Alam ni tak tahu apa baru apa kodim. Benda kodim tidak didahului oleh adanya, itu benda yang kodim, dan dia tidak berubah-ubah, kan itu benda yang kodim. Benda baharu, benda yang berubah-ubah, itu benda baharu. Kita berubah tak? Berubah kan? Kita barulah, kita bukan benda kodim. Dulu kecil baru lahir kan, merangkak, meniti, lama dah boleh berjalan, berlari, kan berubah tu kan? Dia berubah. Benda yang berubah ni dia benda baru kan? Alam ni benda baru ke benda kodim? Alam ni kodim ke baru? Benda barulah, dia berubah. Alam ni berubah. Benda berubah ni benda yang orang panggil dia boleh berubah-ubah. Kejap naik ke timur, tenggelam ke barat, dia berubah-ubah. Tu nama benda baru namanya. Adapun langit, awak tetapkan supaya tak runtuh. Selamanya ke? Selamanya ke langit tak runtuh? Hari kiamat kan runtuh. Wasyamsi kuwirat kan. Nanti hari kiamat kan langit runtuh. Allah lipatkan langit, Allah lipatkan matahari, digulungkan langit. Hari kiamat nanti matahari, Allah lipatkan matahari, Allah campakkan jatuh ke dalam laut. Bayangkan matahari dengan bumi mana besar? Belajar kat sekolah dulu, matahari dengan bumi sama besar? Matahari jauh lagi besar kan? Matahari duduk langit yang ke berapa? Ingat lagi geografi? Matahari duduk langit yang ke berapa? Dah lama SPM dah habis kan, dah tak ingat lah. Matahari duduk langit yang keempat. Matahari duduk langit yang keempat. Langit pertama nak pergi langit kedua berapa jauh? Langit pertama, kita kan ada 7 lapis langit kan. Langit pertama nak pergi langit yang kedua, jauhnya berapa lama? 500 tahun perjalanan. Langit yang pertama nak pergi langit kedua 500 tahun. Kalau naik roket agak-agak hidup tak? 500 tahun tak ada manusia boleh hidup sekarang kan? Mustahil boleh hidup. Matahari langit keempat 2000 tahun kan? Naik jet Apollo 2000 tahun baru sampai matahari kan? Langit keempat. Tapi panasnya terasa jauh 2000 tahun perjalanan. Panasnya matahari sampai ke bumi, bahamnya kan? Punya besarnya matahari dengan bumi. Bila Allah lipatkan matahari, nanti di hari kiamat akan gugur bintang-bintang semua ke bumi. Rasa-rasa kalau matahari jatuh ke laut, apa jadi? Lebih daripada tsunami kan? Lebih daripada tsunami kan? Nanti di hari kiamat kalau matahari Allah lipat, dia jatuh ke laut, lebih tinggi daripada tsunami. Baru ni, bukan baru, dulu kan tsunami tinggi mana ombak? Kita tengok YouTube tak? Tsunami dulu kan berlaku kat Aceh, tinggi mana ombaknya? Pohon kelapa setinggi pokok kelapa. Jangan pokok kelapa gading, itu pokok kelapa kuning tu rendah je. Pokok kelapa yang tinggi di pantai tu kan, ombak setara tu. Kalau matahari jatuh, kita bayangkan berapa tingginya air laut. Air itu panas kan, tsunami kan air panas kan. Kalau matahari jatuh, lagi dahsyat. Itu nanti berlaku di hari
di hari kiamat. Bila alam ni berubah-ubah, dia menunjukkan alam ni benda baru. Benda yang berubah menunjukkan benda baru. Dan bila benda baru, dia bukan ada sendiri. Kita ada sendiri tak? Tak kan? Kita dilahirkan kan? Demikian matahari, demikian bumi dijadikan. Bumi dijadikan daripada apa? Kan kita duduk berpijak atas bumi. Bumi dijadikan daripada bumi ni yang kita berjalan, dijadikan daripada air dan angin. Daripada air dan angin. Makhluk yang pertama Allah ciptakan apa? Makhluk yang pertama-tama Allah ciptakan, sebelum Nabi Adam, malaikat dah ada. Makhluk yang pertama-tama Allah ciptakan. Rasa-rasa sebelum matahari dah ada planet lain dah. Bintang-bintang ada dah. Sebelum syurga neraka, malaikat dulu. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Kalau ilmu tasawuf, makhluk yang pertama Allah ciptakan Nur Muhammad. Khilaf kata setengah ulama, makhluk yang pertama Allah ciptakan ialah air. Ada kata angin. 3 riwayat. Kata setengah Nur Muhammad, kata setengah angin, kata setengah air. Kan? Maka air dan angin tu berhimpun tempat namanya Mekah. Di Mekah. Di Mekah ada satu rumah Allah namanya Kaabah Baitullah. Situ dia berhimpun. Di situlah Allah jadikan bumi. Situ jadikan bumi. Dulu asalkan langit dan bumi bercantum kan? Dulu Allah jadikan alam ni, langit dan bumi bercantum, tak berpisah. Macam mana rupanya kan? Langit dan bumi bercantum. Langit dan awan lain-lain ni. Langit dengan awan lain-lain. Yang macam berasap tu kan, kalau nak hujan dia jadi gelap, itu awan, itu bukan langit. Betul tak? Kalau cerah putih kan awan kan, bila nak hujan mendung gelap kan, itu bukan langit, itu awan. Langit apa? Ada 7 kan. Ada yang Allah jadikan langit daripada emas kan? Ada Allah jadikan langit kan 7 lapis kan 7 lapis. Ada langit Allah jadikan daripada permata kan? Dan langit nak masuk ada pintu kan? Bukan semua orang boleh masuk langit. Kan peristiwa Nabi Isra Mi'raj, malaikat yang jaga pintu langit tanya, maka Jibril kan bagi salam kan, Assalamualaikum. Kata malaikat yang pintu langit, wahai Jibril, kau datang sama siapa? Kata Jibril, inilah Muhammad kan, Rasulullah, kasih utusan Allah, baru dibenarkan masuk. Manusia biasa tak boleh masuk. Sedangkan Nabi pun mereka tanya, siapa tu? Kan? Adakah ada lesen yang masuk ni? Bukan sesuatu yang masuk. Langit ada pintu ni. Kan? Bermakna orang yang Rasul saja boleh masuk. Kan? Tiba-tiba ada manusia mendakwa, aku dah pergi lapis langit pertama. Bohong ni cerita. Kan? Dia boleh pacak bendera pula kan? Ada pula bendera tu berkibar. Mana ada udara kat sana? Bohong. Tak boleh melepasi langit pertama. Kalau di bawah langit pertama, ya kan? Kalau dia mendakwa dia lepas langit pertama, itu mustahil. Yang boleh masuk lapis langit pertama hanya di kalangan golongan Rasul saja. Kan malaikat tanya dulu. Maka langit ada jadikan emas, ada jadikan daripada perak, ada Allah jadikan daripada permata. Dulu langit dan bumi bercantum sekali. Bercantum. Bukan awan langit. Kalau awan bercantum tu macam misteri Nusantara.
Dia ambil penggambaran waktu malam kan, bumi ni macam berasak kan, macam waktu subuh kan, itu awan, ni langit kan? Bumi dan langit dia bercantum, kemudian baru Allah pisahkan bumi dan juga langit. Allah pisahkan kan, Allah pisahkan bumi dan langit. Maka langit mengadu dengan Allah Ta'ala, dan langit mengadu dengan Allah Ta'ala, ya Allah, bumi ni ada kekasih kau duduk kat situ, dan rasul-rasul duduk kat bumi. Mana rasul duduk atas udara kan? Ayapin adalah kerajaan langit kan? Nabi-nabi semua duduk kat bumi kan? Semasa awak utuskan, semua diutuskan ke muka bumi kan? Ayapin je lain, ada special sikit di kerajaan langit. Wartawan Temu Ramah bini Ayapin nak, dia kata Ayapin pergi mana? Siapa tengok video tu? Apa jawab isteri Ayapin? Tak tengok video tu? Wartawan Temu Ramah bini Ayapin, dia kata Ayapin pergi naik langit. Lepas tu wartawan tanya, diturun bumi buat apa? Apa jawab bini dia? Beli gudang garam, beli rokok gudang garam tu, beli rokok Suria. Oh, dahsyat kan? Ramai pula mengikut dia, bukan biasa-biasa tu kan. Kaya tempat Yapin sampai kat Terengganu. Pernah tengok dalam video kan, ada kapal macam Bahtera Nabi Nuh, ada chariot tu kan. Ui, pengikut dia jutawan kan, jutawan pengikut dia. Ada di kalangan datuk-datuk kan, orang cerdik tak, orang berharta kan, orang cerdik, tapi boleh tersesat akidah kan? Jangan terlupa, kita pegang tidak ada lagi Nabi, la nabiyya min ba'di, tidak ada lagi Nabi kemudian daripada aku, kata Nabi. Dia kata Rasulullah, tak lagi Nabi dah. Itu langit dah dipisahkan dengan bumi. Langit mengadu, ya Allah, bumi ada kekasih engkau Muhammad Rasulullah, dimakamkan, dikuburkan oleh Muhammad di mana? Makam Nabi kat mana? Dekat Madinah kan, dekat Madinah. Dilahirkan di Mekah, hijrah di Madinah, dimakamkan di Madinah. Nabi dekat Madinah, kat mana kubur makam dia? Sekarang kawasan Masjid Nabawi lah. Dulu rumah, dekat rumah Nabi lah. Bilik siapa? Bilik Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah. Kata Rasulullah, rasul-rasul ni dimakamkan di mana tempat dia tidur, situlah. Kan sahabat pernah khilaf, setelah Rasulullah wafat, kita nak tanam kat mana ni? Kan sahabat pernah berkhilaf, Nabi nak wafat, dah tak ada petunjuk ni, kita nak tanam kat mana? Ada kata kita tanam kat Mekah lah. Lepas tu Nabi dibangkit situ. Ada tak setuju, tak boleh, jauh sangat, Madinah ke Mekah. Kita tanam kat kubur Baqi' lah. Sebelah Masjid Nabawi kan ada kubur kan, kubur Baqi' namanya kan. Kita tanam kat kubur lah, kubur Ma'lah. Tak boleh katanya, sama dengan orang lain. Kemudian teringat satu hadis, di mana mereka tidur, situlah dimakamkan. Kat dalam bilik lah. Makam Nabi sekarang dalam bilik, bilik Rasulullah bersama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sebelah Rasulullah makam Abu Bakar. Abu Bakar hanya perintahkan kepada Aisyah. Abu Bakar tak perlu minta izin. Diperintahkannya, nanti aku meninggal wafat, kau tanam kat sebelah Nabi. Pasal Aisyah tu kan anak dia, bapaknya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, Aisyah anak dia, diperintahkan aja. Adapun Sayyidina Umar, dia kena minta izin. Sayyidina Umar sebelum meninggal syahid, dia minta izin dengan Sayyidina Aisyah, boleh tak kalau aku dah meninggal, makamkan aku kan kat sebelah ni. Kan tiga kan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, tiga makam. Aisyah izinkan. Sejak tubuh Sayyidina Umar dimakam, dikuburkan kat rumah dia,
Sayyidina Aisyah tak pernah buka tudung dalam rumah, sentiasa pakai tudung kan. Atau Ummul Mukminin kan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang sahabat yang menjadi fuqaha. Bukan semua sahabat fuqaha, bukan semua sahabat fuqaha. Sahabat dia sami'na wa ata'na, apa Nabi perintah dia ikut. Sahabat yang faqih 7 orang. Kalau kita tengok mazhab, semua mazhab ni dia akan ambil ilmu daripada 7 sahabat saja. Jangan kita anggap semua sahabat alim. Tak, bukan semua sahabat alim. Tak, sahabat dia hafal, dia hanya menyebarkan hadis. Yang faham, yang faqih 7 orang saja. Antaranya perempuan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau di kalangan Khulafa Rasyidin, Sayyidina Ali, dia orang yang faqih. Dan turun nanti zaman ni baru jadi mujtahid mutlak. Itu dikatakan orang panggil, ketika langit mengadu, ya Allah, bumi ada kekasih engkau, maka langit minta dengan Allah, kau bawalah berjalan kekasih engkau naik atas aku. Dan maka oleh kerana langit meminta untuk diperjalankan kekasih Allah Nabi Muhammad, maka dalam banyak-banyak bulan Allah pilih bulan Isra Mi'raj. Bulan apa? Isra Mi'raj bulan, kalau bulan Ramadan kita masyhur ada malam Lailatul Qadar. Kalau bulan Syaban masyhur ada apa? Bulan Syaban masyhur apa? Malam nisfu Syaban. Kalau bulan Rajab masyhur Isra Mi'raj kan. Isra Mi'raj bulan Allah, Syaban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umat aku, kata Nabi. Bulan kita lah. Sekarang Ramadan bulan kita, umat Nabi. Kita kan umat Nabi kan? Maka Allah pilihkan bulan Rajab, dinaikkan untuk bertemu kekasih ni. Atas sebab langit pernah meminta kan? Itu berlaku Isra Mi'raj tu kan? Setelah dipisahkan antara langit dan bumi. Itu bagi dalil akal. Syarat suruh kita memati, suruh kita mengkaji, duk kaji kan? Antara panggil. Yang kedua, proses kejadian makhluk seperti manusia dan sebagainya, jin lah. Jin mukallaf seperti mana manusia. Kita ada kerja tukang masak tak? Ada kerja engineer. Sama macam jin. Cuma dunianya berbeza. Bumi yang sama, alam yang berbeza. Bumi sama, alam yang berbeza. Pernah dengar tak kat rumah, macam ada rumah masak tentang, tengok tak ada orang pun. Mungkin jin duduk kat rumah kita, kerja dia masak. Tentang. Jin ni Allah jadikan daripada min nari samum. Allah jadikan bangsa jan, khalaqtul jan min nari samum. Allah jadikan bangsa jin ini daripada api yang warna biru. Tapi bukan macam api dalam dunia. Dijadikan api ini marij, lidah api. Kan bila api kan dia menjulang kan, hujung tu dengan lidah api. Api yang tidak ada asap. Itulah yang Allah jadikan jin. Jin kafir 3 warna. Pernah nampak jin? Tak pernah nampak hantu. Hantu kat 5 je pernah kan? Pernah nampak hantu jin? Belum pernah lagi. Teringin nak nampak tak? Tak nak? Ya? Tak teringin nak nampak? Jin ni kan? Kalau jin kafir dia 3 warna, hitam, merah, biru. Yang biasa kita nampak ni hitam, sak dia lintas, hitam. Yang pangkat tinggi sikit, merah,
sap nampak kelibat warna merah, power sikit. Yang lagi power, boleh nampak warna biru, sap datang biru. Biru tu ifrit, biru tu jin ifrit, jin yang kejar Nabi semasa Isra Mi'raj. Kan peristiwa Isra Mi'raj ada jin kejar Nabi ya. Bayangkan Rasulullah sama-sama Isra Mi'raj, Rasulullah dieskort dua malaikat kan, sebelah kanan kan Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Berani ifrit kejar. Ini manusia yang paling terbaik, kekasih Allah Ta'ala Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ifrit berani kejar. Sebelah Rasulullah Jibril, ketua segala malaikat. Sebelah kiri Mikail. Ifrit berani kejar. Dan Ifrit warnanya biru. Dia kejar, dia bawa apa? Obor-obor api. Ifrit kejar, dia bawa obor-obor api. Kan biasa sukan Olimpik kan, dia bawa obor-obor. Tu upacara Ifrit tu. Upacara Ifrit kan, dia bawa obor-obor api tu. Nabi baca doa, akhirnya terbakar Ifrit tu, mati jatuh ke bawah kan. Biasa kalau kita kena gangguan hitamnya, merah dengan biru jarang kan. Kalau biru yang datang mengucap memanjangan. Ifrit ni dia besar. Jin macam biasa je, ular, kala, anjing. Ifrit dia boleh besar. Kalau di alam ni lah, kepala je macam besar, sebesar bukit, baru kepala, belum badan kaki. Dia besar, dia berbeza. Ifrit Allah berikan kekuatan, dia boleh pijak bumi seperti mana manusia. Ingat tak orang tu pesan, kalau tengok hantu celah kangkang bawah tu kan? Ingat tak orang dulu kan? Ada kan? Nak tengok hantu, dia buka kangkang, dia celah. Pasal biasanya hantu ni dia tak pijak bumi. Sebab tu orang tengok celah kangkang. Biasa hantu kan tak pijak bumi. Dia kalau kainnya labuh, kaki tak menampak kat bumi, dia terbang gitu kan? Adapun Allah berikan kekuatan Ifrit, dia macam manusia. Dia boleh pijak bumi, dia boleh menyerupai tuan dia. Atau Ifrit lah, kekuatan dia tak sama. Allah jadikan Ifrit ni daripada api yang warna biru yang tidak ada asap. Mimma min nari samum. Daripada Ifrit itulah kata ulama yang bernama Dhahak, jan ini itulah asalnya Azazil. Azazil tahu kan? Azazil kan dulu ketua malaikat terkenal. Di langit pertama namanya Abidan, di langit yang kedua namanya Raki'an. Dahsyat ibadat. Dia beribadat 70,000 tahun kan? 70,000 tahun ibadat. Di langit yang pertama Azazil ibadat namanya Abid. Langit kedua Raki'an nama dia. Langit ketiga Sajidan. Langit keempat Qanitan. Langit kelima Mujtahidan. Langit keenam Zahidan. Sampai namanya Azazil, cukup terkenal. Tu Azazil dulu ketua para malaikat. Setelah awak laknatkan Azazil, berubah rupanya menjadi rupa, diubahkan nama Iblis alaihi laknatullah. Wajah pun berubah. Iblis badannya khinzir, kepalanya kera. Itu Iblis. Teringin nak tengok Iblis, macam mana rupa Iblis ni? Kita gambarkan dalam kepala, badannya khinzir, kepalanya kera. Itulah awalan laknat. Itulah rupa dia. Dan najis lah. Badan khinzir kan najis. Badannya khinzir, kepalanya kera. Itulah Iblis. Kemudian Allah jadikan seorang isteri ni, Allah jadikan seorang isteri. Iblis ini isteri namanya Khorij. Nama isterinya Khorij. Jangan letak nama anak cucu Khorij. Itu bini Iblis.
2 ekor. Asalkan dia seorang, Azazil seorang je. Allah jadikan pasangan dia Khuwailid. Maka setiap 2 hari dia akan beranak seekor. Setiap 2 hari seekor. Setahun bagilah 360 bagi 2, 180 setahun. 10 tahun, kalau 1000 tahun, bumi ni penuh puak-puak dia je, cukup penuh. Maka kata Allah, dah ramai sangat. Dulu dia taat, dia ibadat, ramai penuh. Maka Allah kata, kau naik langit pertama, bumi dah penuh lah. Dia naik langit pertama, dia ibadat, penuh lah. 2 hari seekor. Kita paling kuat pun kembar apa? Ada keturunan kembar? Ada keturunan kembar? Tak ada. Tak ada keturunan kembar. Orang Melayu biasa kembar 2 je, kembar 3 je kan. Kembar 4 lagi kadang-kadang. Kembar 5 tak kerja dengar. Ada keturunan kembar? Tak ada keturunan kembar. Biasa orang manusia setahun seorang lah kan. Setahun seorang lah. Pasal mengandung adat 9 bulan kan. Biasa mengandung adat 9 bulan. Kadang cepat, biasa tercepat lah, ada kadang terlambat. Siapa yang duduk dalam kandungan ibunya lama 4 tahun? Pernah dalam sejarah seorang perempuan, seorang ibu, dia mengandungkan anaknya, mengandung 4 tahun. Bukan 4 bulan, mengandung 4 tahun, tak beranak-beranak. 4 tahun baru terberanak. Lama betul 4 tahun. Doktor pun dah pening. Sekarang kalau 9 bulan, doktor di induce, dipaksa beranaknya. Dia tak lebih-lebih. Siapa yang pernah duduk dalam kandungan ibunya 4 tahun? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 4 tahun. Makin lama duduk dalam perut, makin cerdik. 4 tahun. Imam Malik, Imam Syafi'i 4 tahun. Lama betul. 4 tahun. Kulu kili besar perutnya 4 tahun. Tapi tak sakit lah. Macam mana Aminah mengandungkan Nabi Muhammad, tak terasa sakit lah. Pasal anak tu para anbiya mursalin. Sejarah paling lama. Sejarah paling lama 4 tahun. 5 tahun tak kerja dengar. Sejarah paling lama 4 tahun. Kita biasa adat 9 bulan kan. Jin 2 hari, Iblis 2 hari seekor. 2 hari seekor. 2 hari seekor. Ramai. Lupa nama tu. Bila himpun hari raya, kau nama apa? Kita ingat 2 hari seekor kan? 2 hari seekor, 2 hari seekor kan? Nak jemput hari raya pun tak apa ramai kan? 2 hari seekor, 2 hari seekor, 2 hari seekor, penuh bumi. Naik pertama, penuh juga. Naik kedua, penuh. Naik ketiga, penuh. Akhirnya bumi tengok ke bawah. Akhirnya jin tengok ke bawah. Jin tengok ke bawah, ada binatang. Jin minta izin untuk turun ke bumi. Allah izinkan. Allah kata, la tusidu fil ardi, jangan kamu rosakkan muka bumi. Tapi passion jin ni dia suka bergaduh. Passion begitu. Dia passion gangster ni, dia suka begitu. Tak puas hati sikit gaduh. Memang tabiat dia begitu. Jin ni tabiat dia memang begitu. Dia tak puas hati, dia perang. Dia tak puas hati je, dia perang. Dia menumpahkan darah, dia merosakkan bumi. Ketika jin perang, maka Allah perintahkan ketuanya, siapa ketiga tu? Azazil. Wahai Azazil, ketua malaikat, kau turun ke muka bumi, engkau halaukan semua puak-puak ni. Cucu cicit dia je. Dia beranak kan, cucu cicit je. Maka dihalaukan. Masa jin ada pergi laut, ada pergi bukit-bukit. Kalau bukit, kat mana tempat jin paling favourite? Bukit kan? Kat bawah. Favourite, paling tempat dia favourite. Kat laut tu normal lah kan?
laut singgah sana iblis, syaitan. Pernah tengok cerita kartun, dalam air laut ada istana. Begitulah iblis, begitulah, samalah. Pernah tengok filem yang atas laut ada macam istana kayangan, samalah macam iblis, begitulah alam dia. Kan? Maka dihalaukan. Sebab apa dihalaukan? Allah halaukan, Allah perintahkan Azazil suruh halaukan bangsa jin ni sebab Allah nak jadikan manusia, Allah nak jadikan Nabi Adam alaihi salam. Tu ada yang dihalau, ada yang dibunuh. Ada halau, ada bunuh. Bila Azazil yang ketua, yang bunuh, yang halau buat jin, dengan harapan aku adalah nanti jadi khalifah, kata Azazil. Harapan aku yang halau ni buat ni. Tiba-tiba awal nanti Adam nak jadi khalifah. Itu yang tak puati tu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, sombong. Dan iblis bukannya jahat, dia satu yang sombong. Bahasa Arab takabbur, Melayu kita sombong. Sombong, tahu kan sombong? Sombong ni dia rasa dirinya lebih, dia rasa dirinya lebih mulia, dia rasa dia lebih hebat dan dipandang hina lagi orang lain. Itu sombong namanya. Sombong ni lebih dosa lebih besar daripada berzina. Sombong takabur ini dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Nampak macam kecil sombong ni. Atau iblis kan ramai, 1:9. Manusia dengan jin 1:9. Ramai dia orang ni. Kalau Allah buka hijab, nampak semua penuh ni, penuh semua ni. Nak berjalan pun kena tolak, penuh sangat. Sebab tu dalam semayang kan, dulu kita dah baca semayang kan, bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita niatkan bagi salam pada siapa? Dah lupa dah. Belum sampai sebulan dah lupa. Kita bagi salam sebelah kanan, niat bagi salam kepada siapa? Malaikat, jemaah sebelah kanan, dan juga jin Islam. Kita semayang punya jin sama-sama kita, cuma tak nampak. Kan dalam syarak suruh bila kita bagi salam, niatkan kita bagi salam makmum sebelah kanan. Siapa makmum sebelah kanan? Manusia, malaikat dan jin. Kan dalam syarat suruh kita niatkan bagi salam kat jin sekali. Bagi salam sebelah kiri pun sama. Punya banyak popok ni ramai. 1:9. Kan? Ikan pun sama. Ikan dengan manusia, ikan lagi banyak, 1:9. Ganda lagi, burung lagi banyak, 1:9. Ada angka 9. Punya banyak ni bangsa jin. Lalu akhirnya Allah jadikan Adam, Nabi Adam dijadikan daripada berapa bagai tanah? 7 bagai tanah, 4 bagai air. Allah ciptakan Adam dengan 7 tanah, 7 jenis tanah, 4 jenis air. Air apa? Milo, Oren. Air apa? Air apa? Pepsi, Coca-Cola. Air apa? Nabi Adam jadikan dia 7 jenis tanah, 4 bagai air. Air tawar, air masin, air pahit, lagi air tawar, air masin, air pahit, air hanyir. 4 jenis air. Kan ada kat tubuh kita 4 jenis air. Air tawar apa? Dan tubuh kita air tawar. Air tawar apa dalam tubuh kita? Air liur. Cuba telan, tawar tak? Kalau rasa Milo, batal puasa. Telan rasa macam air Milo, batal lah puasa tu. Batal lah puasa kan? Makan sesuatu kan tawar kan, betul tak? Telan kan tawar. Kalau air masin kat mana? Air mata. Nangis bulan Ramadan, siang menangis Hindustan, malam menangis Qiyamul Lail. Tertelan dia. Masin pula.
Pernah makan? Pernah rasa? Rasalah sekali air mata. Masin. Air peluh pun masin. Duk jogging. Cuba rasa sikit. Air peluh pun masin. Air pahit, dalam tubuh kita air pahit kat mana? Bukan air pahit pilih, bukan. Pahit. Apa air pahit? Air pahit kat mana? Air pahit. Air yang keluar dari telinga. Air keluar telinga tak air pahit. Air hanyi, air yang keluar daripada hidung, itu hanyi. 4 jenis air: tawar, masin, pahit, hanyi. Allah campur dengan 7 bagai tanah. Kan Allah perintahkan malaikat Jibril ambil tanah tak nak. Wahai Jibril, aku tak sanggup. Nanti manusia buat maksiat ingkar, aku dibakar api. Balik Jibril mengadu. Allah turunkan malaikat Mikail, malaikat Israfil. Akhirnya yang ambil siapa malaikat yang ambil tanah? Malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa. Sesuai dengan kejadian Israel kan keras, dia ambil secara keras kan. Dia ambil 7 tanah dekat sebelah Arab, dekat sebelah Hindi. Israel tak turun dekat tanah Jawi, ambil kat tanah Jawi ni tak tahu pasal apa. Tak ada. Di tanah-tanah sebelah sana ada tanah warna merah, ada tanah warna hitam, ada tanah warna putih. Atau kulit kita macam-macam warna tu. Atau kulit kita macam-macam warna. 7 jenis tanah dicampur-campurkan macam orang nak buat tempayan tanah liat kan. Kalau tanah liat tak ada air, tak nak bentuk kan. Tak nak dibentuk, dia kan campur air. Betul lah, tanah nak dibentuk, dia kan campur air. Dicampur 4 air ni, jadilah satu lembaga Adam. Akhirnya awak nak tunjukkan kepada malaikat dan Azazil kehebatan manusia. Awak nak tunjukkan manusia ni, awak nak nanti jadi khalifah. Khalifah ni pemimpin. Awak tunjukkan kehebatan. Wahai malaikatku, bawakan. Malaikat buat dalam kotak. Dibuat kotak-kotak tu bergoyang-goyang. Malaikat tertanya, apa benda isinya ni? Bila Allah bukakan kotak tersebut, keluarlah satu ciptaan Allah namanya Ruh. Qul ruh min amri rabbi. Ruh itu rahsia pekerjaan Tuhan. Istimewanya manusia ada ruh. Allah perintahkan roh masuk dalam lembaga Adam. Roh tak mau, roh tak nak. Roh dah pusing. Akhirnya Allah panggilkan malaikat Israel. Oleh kerana engkau ambilkan tanah, maka Allah tugaskan engkau yang masukkan roh. Israel masukkan roh dalam tubuh Nabi Adam, masuk daripada atas. Dimasuk sampai kat mulut hidung bersin. Allah ilhamkan Nabi Adam sebut Alhamdulillah. Makhluk yang pertama sebut Alhamdulillah Nabi Adam alaihi salam. Allah balaskan pujian Nabi Adam. Bila orang sebut bersin Alhamdulillah, kita balas apa? Bila orang bersin sebut Alhamdulillah, kita balaskan doa apa? Korang ni betul lah. Yarhamkallah kan? Bila orang bersin, orang tu sebut Alhamdulillah, kita tak doa untuk dia, nanti hari kiamat akan dihisapkan. Ada hadis ni. Bila orang bersin hajam, kalau tak sebut Alhamdulillah tak apa. Bila sebut Alhamdulillah, kita mendengar dia memuji Allah, kita kena balas dengan doa. Kalau tak balas dengan doa, nanti hari kiamat Allah hisapkan. Pendek je doanya, hafalkan, tak payah. Yarhamkallah, cukup. Boleh hafal? Yarhamkallah, dah.
bila orang yang bersin tu dengar didoakan untuk kita yarhamkallah, sunat dibalas, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini tak apa, ni tak dihisap. Yang kedua tu dihisapkan. Jangan lupa, mudah je. Yarhamkallah. Kalau perempuan yarhamkillah, kalau perempuan yarhamkillah, laki-laki yarhamkallah. Lupa lah ka ke ki, boleh belaka, tak masalah. Cuma bahasa Arab lah, bahasa Arab yarhamka, yarhamki. Dia jawab, dia tak payah rahamu, jarham, pasal dia fi'il mudhari, dia jawab. Dan yarhamkallah. Berapa lama Israel masukkan roh dalam lembaga Adam? 200 tahun. Kan asal tanah Nabi Adam kan tanah, asal tanah. Bila masuk roh nak sebat tanah, nak sebati dengan roh bukan habis sebentar. 200 tahun. Dia bertanah baru tukar darah, dia bertanah tukar tulang, dia bertanah tukar daging, tukar kulit, baru jadi insan. Dia berlembaga baru jadi insan, barulah dari Nabi Adam alaihissalam. Sempurnalah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seindah-indah makhluk, sebaik-baik kejadian, itulah manusia. Kau tengok binatang teruk kan, kalau manusia ni macam binatang kan teruk, benda kan, punggung ke atas, kepala ke bawah, ada yang sama kan? Itu kan sebaik-baik kejadian kan? Hebatnya roh ni. Kemudian Allah panggilkan Israel. Firman Allah, ya Israel. Jarang orang nama Israel kan. Biasa nama siapa? Mikail kan? Biasa nama, kalau orang letak nama malaikat Mikail. Kalau Jibril, orang putih ubah Jibril. Orang putih dia lain sikit, Jibril. Jarang orang letak nama anak dia Israel. Menggerunkan Israel, menggerunkan, bunyi dia gerun kan? Pasal dia mencabut nyawa. Oleh kerana engkau, kata Allah, masukkan roh, maka Allah tugaskan Israel cabutkan roh. Dia masuk, dia tahu dah cara nak keluarkan kan? Israel tugaskan mencabutkan roh. Maka Israel mengadu, ya Allah, amat berat perintah kau. Kata Israel, nanti orang akan fitnah aku. Orang akan fitnah aku, kata maka Israel. Orang akan tuduh aku, orang fitnah aku. Maka Allah janji dengan Israel, aku akan buatkan asbab kematian. Mati ni ada sebab. Legalah Israel. Bila ada orang meninggal, kita mesti lapor kat polis kan. Polis akan suruh keluarkan sijil kematian. Pernah tengok kan sijil kematian? Dekat sijil kematian tu ada tulis sebab-sebab kematian, sebab-sebab mati. Tulis lah. Sakit jantung. Pasal apa meninggal? Gaut. Orang Melayu penyakit kan. Pasal apa dia meninggal? Kencing manis. Pasal apa meninggal? Darah tinggi. Pasal apa meninggal? Kemalangan. Ada tak pernah tengok polis tulis pasal apa meninggal? Sebab Israel punya kerja. Ada? Tak ada kan? Sebab Allah janji, Allah buatkan sebab-sebab. Ada sebab. Paling tidak pun mati mengejut. Doktor cek tak ada penyakit pun, elok sihat dia, kan sihat dia, mati mengejut dia. Doktor tak pernah tulis, polis tak pernah tulis Israel. Tak ada. Pernah tengok? Tak ada kan? Sebab Allah janji dengan Israel, aku akan buatkan sebab-sebab kematian. Jadi orang tak fitnah Israel. Mak ayah kita dah meninggal ni, tak ada kerja lain, Israel punya kerja ni. Sebab Israel lah mak aku meninggal. Tak ada kan? Mana ada? Orang tak pernah fitnah mereka Israel. Sampai masa Israel turun, cabut nyawa. Dicabut nyawa daripada kaki naik ke atas. Sebab tu bila kita pegang kaki, dah sejuk, dah kayak ni, roh dah naik atas, sejuk lah ni. Dah kaki dah tak bergerak. Kaki dah tak bergerak, sejuk, dingin. Dia berhenti sekejap dekat lutut. Dari lutut
dia naik, Israel tarik roh sampai ke pusat, berhenti sekejap. Daripada pusat naik sampai ke dada, berhenti sekejap. Bila sampai ke dada terasa sempit. Pernah tak nafas tarik tak boleh kan? Kalau kita pernah sesak nafas, begitulah perumpamaan orang nak mati. Nafas tak boleh dah, tarik nafas tak boleh dah, hembus pun tak boleh dah, nak mati tu. Bila sampai di dada, nak naik di halqum, itu orang panggil ghargharah, sakaratul maut. Itu namanya sakaratul maut. Sampai nyawa di halqum tu namanya sakaratul maut. Kalau dia ni orang baik, ahli syurga, malaikat akan buka sayap sebelah kanan, nampak gambaran dalam syurga. Senyum dia. Apa tanda untuk orang ahli syurga? Bibirnya kering. Ketika meninggal, bibirnya kering, keringat atau peluhnya menitis. Tengok berpeluh-peluh dia. Tanda ahli syurga. Itu tanda ahli syurga. Malaikat buka sayap sebelah kanan, dia nampak gambaran. Sekejap dia tak lama. Ketika sakaratul maut, orang sebelah tak nampak. Orang yang sakaratul maut nampak gambaran dia. Kalau dia ni ahli neraka, na'udzubillah min zalik, buat jahat, buat maksiat, buat dosa, malaikat buka sayap sebelah kiri, nampak gambaran azab neraka. Apa tanda ahli neraka? Kata Rasulullah, ketika nak mati, haus, dahaga, bawakan air, tak cukup, bawakan lagi air, tak cukup, bawakan lagi air, tak cukup. Apa lagi tanda ahli neraka? Na'udzubillah, ketika nak mati, suaranya seperti suara khimar yang disembelih dengan pisau yang tumpul. Khimar, kita sembelih unta khimar ni, lehernya panjang kan? Kalau biasa siapa ada pengalaman sembelih binatang, kalau leher panjang, kita sembelih ke atas ke bawah? Bawah. Kalau pesen lembu, pesen kambing, pesen ayam, kita sembelih di atas, leher pendek. Kalau binatang yang leher panjang, sembelih di bawah. Kalau sembelih dengan parang yang tumpul, bunyi dia macam mana? Khimar yang kena sembelih dengan pisau yang tumpul, dia tak lut. Itulah tanda ahli neraka, na'udzubillah. Tapi jangan buat kesimpulan ni. Jangan buat kesimpulan. Kita doa yang baik-baik. Ziarah orang meninggal, tengok suara begitu, kita bisik, ahli neraka. Kau jangan buat bisik. Tengok ahli neraka. Jangan, kesian kat dia kan? Kita doa yang baik-baik, sedekahkan bacaan, sedekahkan zikir, ajarkan dia syahadah kan? Ajar syahadah bukan asyhadu alla ilaha illallah. Orang tu dah lama Islam, dah nak meninggal lah. Ajarkan la ilaha illallah kan? Pasal bila panik ni, bila kita panik orang meninggal ni, orang minta ajarkan syahadah. Saya pernah berlaku, saya suruh hari sini anak dia, ajarkan abang syahadah, nak meninggal tu. Anak dia pun datang kat, bisik kat telinga ayah dia, asyhadu alla ilaha illallah. Dalam hati saya, orang ni dah lama Islam dah. Orang ni dah lama Islam, nak meninggal dah pun. Rupanya tak tahu lagi. Panik, barangkali panik ni kan. Dia susah hati nak meninggal. Jadi jangan terlupa kan? Orang nak meninggal, ajarkan apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kadang-kadang bibir, lidah tak bergerak, sakit. Orang sakit yang nak mati sakit. Hati pun tak pernah, kadang ikut dalam hati tak pernah. Tak semestinya dia bercakap. Sakit sangat nak mati ni, dia ajar elok lembut-lembut, la ilaha illallah. Ketika nak matilah, syaitan, iblis dan malaikat berebut. Siapa yang berjaya? Kalau syaitan berjaya tarik dia, bermakna dia ahli neraka. Kalau malaikat berjaya tarik dia, bermakna dia ahli syurga. Apa pemahaman syaitan ketika sakaratul maut?
Iblis akan menyerupai orang yang paling dekat, paling sayang dengan kita. Mak ayah kita lah. Mak ayah kita. Iblis akan menyerupai mak kita. Kita kena mati. Orang lain tak nampak. Orang tu yang boleh rasa. Iblis menyerupai rupa ayah kita. Datang mak kita ketika kita sakit nak meninggal tu, datang mak kita. Nah, kata dia, kita nampak ni, tapi alam lain lah. Masuklah Yahudi katanya. Inilah agama yang sebenar. Sedangkan syaitan menyerupai ibu itu. Datanglah menyerupai ayah. Masuklah Nasrani. Ini agama sebenar. Kan? Tu yang penting. Akidah iman ni, iman jaga ni. Iman jaga. Syaitan akan bertukar menjadi orang yang paling rapat. Kalau dalam hidup kita paling rapat dengan atuk, nanti atuk datang, syaitan menyerupai. Dan masuklah agama ni katanya Majusi. Masuklah, inilah agama yang sebenar. Kalau kita terpengaruh terikut, na'udzubillah, kufur lah. Dan itu iman yang kan pilihan malaikat datang nak jagakan iman. Dan itu ketiga sakaratul maut. Nyawa siapa dia ghorghorah, berebut syaitan dengan malaikat. Bila nyawa siapa dia ghorghorah, pintu taubat sudah tertutup. Tak guna taubat dah. Dan dah tertutup. Bila matahari terbit sebelah balik barat, pintu taubat tertutup. Tak ada dah. Orang panggil kita mematikan makhluk seperti mana manusia dan sebagainya. Perhati tengok manusia berubah-ubah kan. Dulu kecil, sekarang besar. Kan? Ataupun dulu besar, diet sekarang kecil lah. Kan dia berubah-ubah. Dulu rambut pendek, sekarang rambut panjang. Dia berubah. Itu menandakan benda tu benda baru. Benda baru adanya didahului oleh tiada. Dulu asal tak ada kan, lain-lain ada. Itu benda baru. Itu menandakan kita ni dijadikan bukan ada dengan sendiri. Kalau orang kaji falsafah Greek Yunani, kata ahli falsafah, dunia ni kodim. Dunia ada dengan sendiri, kata ahli falsafah. Kita orang Islam percaya, kita beriman dunia dijadikan, Allah jadikan langit dan bumi. Nabi Adam turun ke muka bumi setelah Azazil halaukan puak-puak jin. Azazil bunuh puak-puak jin ni, barulah Nabi Adam turun ke muka bumi. Ketika Adam turun, bumi tanah ni beracun. Ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, bumi tanah ni semua berbisa, ada bisa racun. Memang passion jin bila masuk dalam tubuh manusia, dia ada bisa racun dia. Sebab tu orang yang terkena gangguan, dia rasa badannya bisa-bisa, lengur-lengur, lesu. Kalau orang terkena gangguan, jin bila masuk dalam badan manusia, dia ada bisa racun dia. Ada bisa, dia racun. Betul lah. Ketika bangsa jin duduk di atas muka bumi, dia merosakkan, menumpahkan darah, berperang, merosakkan bumi ni. Ketika dihalau, dibunuh, tanah ketika itu berbisa racun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu wahyu pada Nabi Adam. Baca apa Nabi Adam nak hilangkan bisa racun? Allah wahyukan Nabi Adam, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Hilang bisa, hilang racun. Baca Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, 4 kalimah, 19 huruf. Kita tambah, jumlahnya berapa? 786. Biasa tengok kedai mamak 786 kan? Atau rahsia bismillah, rahsia daripada huruf bismillah. Bismillah 786. Setiap satu huruf dia ada bilangan angka dia. Alif berapa, ba berapa, sin berapa kan? Ini dalam ilmu falak. Ini dalam ilmu falak ada ba berapa bilangan,
sin berapa, campurlah 4 tambah 6 tambah 9, campur, jumlahnya 786. Kita kena baca bismillah ni, salah satu cara kita nak amalkan ni, baca 786 kali. Itu orang panggil bismillah. 19 huruf, 4 kalimah, bilangan angka 786. Tanah yang berbisa, tanah yang beracun hilang, tawar. Sebab tu makan baca bismillah dulu. Makan minum baca bismillah. Tapi dah perut dah lapar kan, puasa kan. Sebab tu tanah yang berbisa beracun tawar hilang dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Hebat ucapan ni. Mudah je kan? Tapi begitu hebat bismillah ni. Kan pernah dalam sejarah Islam kan, seorang panglima perang Khalid apa? Khalid Al-Walid. Ingat Alfonso pula kau ni. Itu sejarah orang putih. Khalid Al-Walid dalam sejarah perang, dia lawan bangsa Nasrani ni tak tembus-tembus, kuat sangat. Kata para sahabat, tak apalah, kita amalkan sunnah Nabi, mudah-mudahan Allah buka jalan, kita menang peperangan ni. Apa dia amalkan sunnah apa? Dia amalkan sunnah bersugi. Dia pun potong pelepah tamar, potong kecil-kecil, nak jadikan kayu sugi. Dipotong kayu-kayu pun jadikan kayu sugi. Orang kafir dia mengendap. Orang kafir tengok di skodeng, tengok, dia kata, dahsyat orang Islam ni. Orang Islam makan kayu. Dia tak tahu kan? Dia tengok, orang Islam makan kayu, habis kita ni. Kayu pun dia makan, ni kan budak manusia. Dia sembahkan kat geng kafir ni. Rasa takut. Awak campak rasa ketakutan dalam hati orang kafir. Dia tengok, rupanya kita bersugi. Kan sunat bersugi setiap kali nak semayang, setiap kali nak mengaji, setiap kali nak berzikir, setiap kali nak bangun pagi, berubah mulut, kan bersugi banyak tempat kan. Orang kafir tengok, ya Allah, 24 jam makan kayu je. Dahsyat tu. Kan? Akhirnya takut orang kafir, orang Islam menang. Menang Islam. Sebab amalkan sunnah Nabi je. Khalid Al-Walid pun ajak kan, masuklah Islam. Dia kata, orang kafir kata, apa tanda Islam tu agama yang benar? Apa tanda ni? Kau tunjukkan pada aku. Kan nak ubah agama ni bukan senang kan? Nak ajak orang Islam ni bukan senang. Kata orang kafir, kau tunjukkan aku pada aku ni, apa kehebatan, keistimewaan Islam ni? Tunjukkan Islam agama sebenar. Kata Khalid Al-Walid, kau bawakan satu minuman yang paling beracun, minuman yang paling berbisa, kalau minum setitik mati dah. Orang kafir pun cari-cari bawah. Khalid Al-Walid pun baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun minum. Orang kafir tengok, hidup lagi, tak mati-mati. Dia percaya Islam ni hebat betul. Baca bismillah, tak mati. Akhirnya masuk satu terbandar, masuk ke Islam. Tapi kita jangan cubalah. Kalau tak yakin, jangan cuba. Minum klorok, bismillahirrahmanirrahim. Tension sangat lah. Minum. Mati jangan salahkan saya. Iman tak cukup tu. Orang sahabat iman lain. Iman dia level A kan? Kita, ya ke tidak, aku makan kan mati pula. Tak pun nak yakin kan. Jangan cik pasal. Makan penadul 10 biji, bismillahirrahmanirrahim. Kau jangan cik pasal. Jadi tidur seminggu, 7 hari 7 malam kan. Atur magil yang pertama, kita beriman dengan Allah, percaya wujudnya Allah. Kan? Jangan kita tanya pelik-pelik. Allah tu ada? Ada kat mana? Allah tu ada kan? Ada kat mana? Itu soalan pun dah salah. Kan? Jangan ditanya di mana Allah. Wala tafakkaru fi khaliq, dan jangan fikirkan tentang Tuhan. Tafakkaru fil khalqi
fikir renunglah kamu pada makhluk, wala tafakkaru fil khaliq, jangan kau fikirkan itu Tuhan. Allah ni kodim, akal takkan pernah sampai. Kita terlintas, tergambar hati fikiran Tuhan ni besar macam ni, warna ni sekian, takkan sama. Itu bukan Tuhan, itu benda baru. Selagi boleh rupa dalam akal, selagi boleh tergambar dalam kepala, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Kita terrupa lembu kepala 1000, boleh tergambar dengan akal kepala kan? Boleh tergambar. Benda yang tidak wujud, tapi kita boleh gambarkan, tapi itu bukan Tuhan. Okay? Benda kodim dia tidak sama dengan benda baru. Akal tak mampu nak memikirkan tentang Tuhan, tak mampu. Cukup kita beriman Allah itu ada. Jangan tanya ada kat mana. Dia ada sebelum apa-apa ada. Dan Allah jadikan makhluk tu berperingkat-peringkat lah kan. Daripada Muhammad, kemudian jadi seekor burung kan, kemudian daripada sahabat jadi arash kan? Jadi kolam, loh, mahfuz, langit, bumi kan? Allah jadikan mengikut takdir kan? Perintah qada dan qadar. Atau bila kita beriman dengan Allah, kita percaya Allah tu esa, satulah. Percaya Allah tu wujud, artinya ada. Kemudian kita sebagai mukallaf kena mengenal Allah, kena kenal. Maka ulama sudah menggaris, dah ada garis panduan. Nak kenal Allah, kena belajar sifat 20. Pernah dengar sifat 20 kan? Itu satu-satu metod cara untuk mengenal Allah. Ada orang dia boleh kenal Allah tanpa sifat 20, tak ada masalah. Dia boleh kenal Allah tanpa mengaji sifat 20, boleh, tak ada masalah. Maksud kenal Allah, ma'rifatullah. Cuma ulama memperkenalkan kaedah yang mudah, yang senang, dan kita boleh faham metod cara ahli sunnah wal jamaah. Sifat 20 dan wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sampai usar, kalam sampai kaunuhu mutakalliman. Jumlah berapa? 20 lah. Kita wajib kena tahu 20 sifat serta lawan dia. Wujud lawannya apa? Wujud lawannya, wujud lawan Adam. Kidam lawan Kudus. Baqa lawannya Fana. Terlupa pula korang ni. Biasa nasyid dia nyanyi sifat 20 je, yang wajib je kan. Yang mustahil dia tak nyanyi kan. Kita orang Islam kena hafal dua-dua. Sifat wajib pun kena tahu, sifat mustahil pun kena tahu. Dua-dua. Dan dulu biasa nasyid sama dalam sekolah, Allah wujud, kidam, baqa kan, mukhalafatuhu lil hawadisi kan. Jarang nasyid dia nyanyikan lagu sifat 20 yang sifat mustahil. Adam, Hudus, Fana, tak ada kan. Kita orang yang beriman, kita kena tahu dulu 20 campur 20 jumlahnya 40. Tambah satu sifat harus. Sifat harus. Sifat Allah ni ada dua bagi. Satu sifat fi'il, satu sifat zat. Ada sifat zat, ada sifat fi'il. Wujud, kidam, baqa, mukhalafah tu nama sifat zat. Qudrah, iradah tu sifat zat. Sifat fi'il apa? Sifat harus lah. Harus. Sifat yang terakhir sifat harus. Apa sifat harus? Harus Allah menjadi, harus Allah nak mengada atau nak meniadakan apa-apa makhluk. Harus tak? Kan harus. Harus tak Allah nak jadikan kita ada anak yang ke-10? Harus. Harus, tak mustahil. Harus nak menjadi atau nak meniada.
Itu nama sifat harus. Itu bukan sifat zat, itu nama sifat fi'il. Berapa jumlah dia? 20 tambah 20 tambah 1 41, tambah 9 sifat Rasul, cukup 50. 50 akidah. Lena dia tidur. Puasa kan, puasa kan, mentang-mentang puasa kena cergas. Kita akhir zaman iman kita lemah, puasa kita mengantuk, lemah. Sahabat dulu zaman bulan puasa berperang, antara kehebatan Sayyidina Ali perang lawan pedang pagi sampai malam tak berhenti. Lawan orang kafir ni Sayyidina Ali kan, Sayyidina Ali kan terkenal dengan pedang ni, terkenal dengan ilmu pedang. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Dia lawan pedang pagi sampai malam. Kita cuba lawan pedang sejam tak larat dah. Sahabat punya gagah hebat ni, dia pagi sampai malam tak berhenti. Itu Islam sampai kat kita ni. Pengorbanan para sahabat, Islam sampai di akhir zaman. Kita Islam percuma, kurang kita hargai. Kan dulu sahabat ada diseksa, ada syahid, dan ada mereka menghargai Islam ni. Dan akhir zaman Islam percuma, Islam keturunan lahir Islam lah. Itu Islam percuma namanya. Cuma kita fardu takdir kalau lahirkan bukan dalam keluarga Islam, rasa-rasa Islam tak gitu. Belum tentu. Lahir-lahir India, lahir-lahir Cina, lahir-lahir Kristian, lahir-lahir Yahudi. Adakah umur 17 tahun, 15 tahun nak masuk Islam? Belum tentu. Itu nikmat yang paling besar kan? Kita lahir dalam keadaan Islam. Atau dalil 50 akidah ada kat mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkandung 50 akidah. Kan boleh sebut kan? Kan lepas sembahyang witir kan, Tok Imam pun biasa buat tahlil kan. Biasa kan lepas sembahyang witir kan ada tahlil. Ya Latifu ya Kafi. Kalau tak ada tahlil kan, bersebut la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah tu terkandung berapa? 50 akidah kita. Kandungan iman. Kita mengaku beriman, itulah ringkasannya la ilaha illallah. Kalimah yang boleh keluarkan seorang daripada neraka masuk syurga, itulah kalimahnya la ilaha illallah. Sekurang-kurang seumur hidup kita pernah berzikir la ilaha illallah 70,000 kali. Kata ulama, kita hidup sekarang dah, sekurang-kurang kita berzikir 70,000. Kalau belum pernah, cuba zikir la ilaha illallah, cukupkan seumur hidup. Kalau tak dalam setahun tak apalah, seumur hidup kena ada 70,000. Cukup bilangan 70,000 boleh kita tukarkan daripada api neraka masuk dalam syurga. Jumlahnya 70,000. Kan pernah ada kisah bila orang tua dia meninggal, anak dia mimpi masuk orang tua dalam neraka. Orang tua dalam neraka. Dia jumpa seorang wali Allah ni, sedih orang tua dia masuk neraka. Kata wali ni, kau zikir la ilaha 70,000 kali, kau niatkan pahala pada orang tua. Tunggu zikir, dia mimpi dah tak kena seksa, masuk dalam syurga. Sebab tu bila kita bertahlil, sepatutnya kalau orang minta kita bertahlil, sepatutnya kita kena bertahlil bilangannya 70,000. Puih lama juga tu, tak ada 5 minit. Dalam kepala dia tengok nasi apa nak makan mori ni, 70,000. Kalau ramai yang datang tahlil, cepatlah habis. Seorang 1,000, 70 orang dah 70,000. Kalau 70 orang yang datang masjid, seorang 1,000 je lah. Kalau ramai yang datang, masjid penuh, masjid besar kan, masjid Jami',
Tak banyak lah, 300 pun cukup lah. Sepatutnya begitu. Nak dapatkan bilangan 70,000, nak hadiahkan pahala pada si mayit jenazah, supaya Allah tukarkan dia, kod dia ni ada banyak dosa, masuk neraka, dikeluarkan neraka, masuk syurga. Sepatut 70,000. Tapi orang hari ni bertahlil, dia tak ikut bilangan 70,000 tu. Asal cukup la ilaha illallah, cukup lah kan, penuh hajat orang, la ilaha illallah, seminit 2 minit cukup benda tu kan. Sepatutnya 70,000. Buatnya datang 5 orang bertahlil, jenuh juga tu kan, jenuh juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama juga tu. Kalau boleh kita tahlil, ajak ramai-ramai orang sikit. Kalau malam ada tahlil, jemput datang kan, supaya taklah lama kita nak berzikir, tidak jenuh juga tu kan. Seumur hidup 70,000, jangan terlupa ya, la ilaha illallah 70,000 ya. Atau kita buat rumusan kan, beriman kepada Allah, dia berhajat kepada 2 dalil. Yang pertama, dalil masuk kanan keluar kiri, masuk angin keluar asap. Dalil apa? Dalil kan ada 2, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli, dalil akli. Tak semestinya Al-Quran hadis memada, kita berdalil dengan akal cukup dah. Kalau tak boleh buat atas dalil, iman kita bermasalah. Apa dalil Allah ada? Saya tak apalah pula dalil dalam Al-Quran hadis. Tak semestinya bahasa Arab, Melayu pun tak apa. Alam ni ada, cukup dah. Bermakna kita ni orang beriman kan. Akidah tak ada bertaklid ni. Aku mengaji, ustaz tu kata ada, dalam kitab kan ada. Tak boleh. Iman ni belum diterima. Bayangkan kalau orang sebut kitab, kau tak beriman, rasa macam mana? Kau ni beriman tak beriman ni? Kita rasa macam ni, tercabar lah, marah betul. Sebab akidah tak boleh kita bertaklid. Akidah mesti berdalil. Fiqah kita bertaklid. Siapa mazhab imam kita? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i namanya apa? Bertahun-tahun ikut mazhab Syafi'i, takkan kenal orangnya. Bertahun-tahun kita ikut mazhab Syafi'i kan. Sehari semalam semayang, pagi, petang, siang, malam. Muhammad bin Idris. Nanti wali ni dia boleh berikan syafaat pada anak murid dia kan? Imam Syafi'i dia boleh beri syafaat. Tiba-tiba tak kenal siapa Imam Syafi'i, macam mana nak dapat syafaat, nak dapat pertolongan hari kiamat? Hari kiamat kita perlukan syafaat, bukan senang ya? Setiap orang nak dihisapkan amalnya lama Dalam dunia kalau satu kes mahkamah sekejap je, bertahun kan. Dalam dunia kalau ada kes mahkamah, hakim ketuk, tangguh tahun depan, lama je. Dalam dunia satu kes. Di akhirat, setiap apa kita bercakap, setiap apa kita bergerak, malaikat tulis. Malaikat apa yang namanya tulis? Roket atid pun namanya. Nama lainnya Kiraman Katibin pun namanya. Setiap daripada bangun tidur sampai tidur, malaikat tulis. Nanti di mahkamah Allah akan dibuka balik. Bangun pagi buat apa? Mata tengok mana, tangan angkat ke mana, kaki pergi mana, semua dihisap tu. Setiap satu Allah hisap. Agak-agak lama tak? Lama. Sebab tu kita perlukan syafaat kan? Perlukan syafaat dari kiamat kan? Mazhab fiqah kita Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Mazhab tauhid kita, siapa imam tauhid kita? Apal dengan apal? Mazhab Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Mazhab tauhid kita, imam tauhid kita. Kita ada sunnah ke, Wahabi ni ke, Mujassimah ke, Khawarij ke, Syiah? Ada sunnah kan? Siapa imam kita ahli sunnah? Imam tauhid ahli sunnah ke siapa?
Dua orang, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ingat terus, ingatlah, Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur apa? Maturidi. Al tak penting, ingat nama pun tak apa. Abu Hasan dan Abu Mansur. Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan dan Abu Mansur. Imam fiqh, Imam Syafi'i kan, biasa dengar kan. Imam Tauhid, Imam Akidah Tauhid kita, Abu Hasan dan Abu Mansur. Imam Tasawuf, kan kita wajib belajar 3, fiqh, Tauhid, Tasawuf. Imam Tasawuf kita siapa? Kalau di Indonesia, kebanyakan Imam Ghazali diambil. Di Malaysia, kebanyakan Abu Yazid Al-Bustami dengan Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Tasawuf ada 2, Abu Yazid dan Syekh Junaid. Abu Yazid dan Syekh Junaid. Imam bacaan qiraat kita siapa? Kita mengaji Quran tak? Bulan puasa ni kan, biasa mengaji Quran kan, sekurang-kurang kita pernah mengaji Quran kan. Siapa imam kita mengaji ni? Qiraat apa? Kita mengaji qiraat apa? Imam Qori kita. Kita mengaji ikut dia tu. Kalau bukan sanad dia mengajar, tak reti kita mengaji tu. Dia mengajar anak murid mengajar dia sampai tok guru kita mengajar kita. Imam apa? Imam Asim. Qiraat Asim. Qiraat Asim, rawi riwayat hafaz. Qiraat Asim ada 2 rawi. Setiap satu qori ada 2 rawi. Hafaz Syu'bah. Kita ambil hafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Tu qiraat Asim, riwayat hafaz. Ada qiraat lain, wadduha, ada qiraat lain, tapi bukan qiraat Asim lah. Macam-macam cara baca, macam-macam. Dan ada ta'malun, ada baca ya malun pun ada. Lain qiraat, lain cara baca. Dan kena ingat ada 2 dalil. Dalil apa? Dalil nakli dan akli. Nak kenal Tuhan kena berdalil. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli ni apa? Al-Quran atau hadis atau ijma'. Saya tak apa lah dalil nakli, tak apa, bawa datang dari akli. Akal ni fikir kan, dalil fikir dengan akal. Apa dalil Allah ni kuasa? Innahu ala kulli syai'in qadir. Kalau tak apa Arab, apa dari Tuhan tu kuasa? Kuasa tak tahu tak ada. Kuasa kan? Apa dari Tuhan tu kuasa? Alam ini, jangan lupa. Satu dalil yang sama, tak apa. Daripada sifat 20, dalil yang sama, tak apa dah. Apa dari Tuhan ada? Alam ini, iman kita sah. Apa dari Tuhan tu kuasa? Alam ini pun tak apa. Apa dari Tuhan tu mendengar? Alam ini pun tak apa dah. Memadu dah, iman kita memadu. Sebab kita ada dalil. Cuba terangkan, apakah mengenai alam ni dengan awal kuasa? Tak pandai lah, tak apa. Itu tak apa. Yang penting kita berdalil. Kalau kita pandai terangkan, itu lagi baik. Kalau tak pandai terang pun tak apa. Yang penting berdalil. Iman dia kena ada dalil. Dia mesti berdalil. Kan? Boleh kan? Kan nak kenal Allah kena ada dalil. Dalil ada 2, nakli, akli. Kan? Cara nak fikir lah. Fikir tentang alam, fikir tentang makhluk, fikir tentang bencana alam, kan berubah-ubah. Apa dalil alam ni ada, Tuhan ada? Alam ni kan berubah-ubah. Sekejap hujan, sekejap panas, sekejap banjir, sekejap kemarau. Bila berubah-ubah, dia benda baru. Bila benda baru, dah tentu ia dijadikan. Tak boleh ada sendiri. Cukup dah. Dan yang penting kita
berdalil kan. Kemudian beriman kepada Rasul, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rukun iman yang kedua, beriman kepada Rasul. Rasul ada berapa? Rasul sebut sekali ada berapa? Kan dulu sekolah rendah belajar. Nabi ada berapa? Yang wajib kita tahu apa banyak Rasul? 25. Tu wajib tahu eh? Walaupun tak boleh sebut satu-satu, tapi wajib kita boleh beza. Kalau orang tanya, Mikael tu Nabi ke malaikat? Kalau tak boleh beza, rasa-rasa macam malaikat kot. Iman tu belum ada. Kita boleh beza. Kalau tak boleh sebut satu-satu, Adam, Idris, Hud, Saleh, kalau tak boleh bilang, kita boleh beza. Boleh beza. Musa tu malaikat ke Nabi? Boleh beza, okey lah. Iman tu sah lah madu. Kalau tak boleh beza, rasa-rasa macam pernah dengar lah Musa ni, tapi kat mana? Itu masalah. Iman tu masalah. Malaikat kot. Memang teruk sangat tu. Dia baru keluar dari hutan barangkali. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa allimna ta'wila. Allahumma aftah bi hikmataka futuhal arifin wanshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.